Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Cikgu Tengku dalam video panduan menjawab buku aktiviti tahun 1 jilid 2 muka surat 57 dan 58. Kita mulakan muka surat 57. Ini ialah paparan buku aktiviti jilid 2 kamu muka surat 57. Arahannya tulis karangan. Murid-murid perlu menulis karangan yang diberikan di dalam kotak merah yang cikgu tunjukkan ini. Terlebih dahulu, murid-murid perlu meletakkan jawapan yang betul di tempat bergaris yang cikgu warnakan dengan warna merah ini. Jawapan yang perlu kamu pilih untuk diletakkan di tempat bergaris merah ini ialah berdasarkan kepada jawapan pilihan yang telah diberikan yang cikgu warnakan dengan warna hijau. Pilih sama ada jawapan di sebelah kiri atau di sebelah kanan bagi setiap kotak hijau ini untuk diletakkan di tempat kosong yang bergaris. Kemudian, murid-murid perlu salin semula daripada perkataan ibu sehingga perkataan wang dengan jawapan yang telah betul tadi di tempat bergaris di bawah. Itu kita namakan sebagai menulis karangan. Baiklah murid-murid, cikgu memberi panduan kepada kamu. Cikgu akan membimbing kamu bagaimana mencari jawapan yang betul untuk tempat kosong bergaris terlebih dahulu bagi membolehkan murid-murid menyalin semula di tempat bergaris. Kita mulakan. Ceritanya ialah bertajuk Sehelai Sapu Tangan. Ibu menjahit sapu tangan istimewa. Sapu tangan ini diperbuat daripada kain kapas yang ringan. Sapu tangan ini boleh digunakan untuk mengelap mulut, muka dan peluh. Ibu tidak lagi menggunakan tisu. Penggunaan sapu tangan ini dapat menjaga alam sekitar. Saya juga membawa sapu tangan ini ke sekolah. Setelah dibasuh, sapu tangan ini bersih dan dapat digunakan semula. Saya dapat menjimatkan wang. Murid-murid diminta menyalin semula cerita ini daripada perkataan ibu sehingga perkataan wang di bawah dengan mengambil jawapan yang telah betul untuk tempat bergaris. Seterusnya, muka surat 58. Arahannya ialah susun ayat dalam perenggan, kemudian tulis karangan tersebut. Murid-murid perlu menyusun ayat dalam perenggan yang diberikan ini daripada nombor 1 sehingga nombor 8. Jika kita lihat daripada ayat-ayat yang diberikan ini telah mengikut urutan yang betul, nombor 1 sehingga nombor 8. Maka seterusnya arahannya ialah tulis karangan tersebut. Murid-murid perlu menulis ayat-ayat nombor 1 sehingga nombor 8 ini ke tempat bergaris di bahagian bawah. Walau bagaimanapun, murid-murid perlu tahu terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan menulis karangan. Baiklah murid-murid, maksud menulis karangan ialah yang pertama, tulis secara bersambung dari ayat nombor 1 sehingga nombor 8. Murid-murid bukan menyalin semula nombor 1 sehingga nombor 8 tersebut mengikut satu-satu garisan. Murid-murid perlu menulis secara bersambung dari ayat nombor 1 sehingga nombor 8. Cikgu akan tunjuk contoh sebentar lagi. Maksud kedua ataupun cara kedua, asingkan ayat nombor 1 hingga nombor 8 dengan tanda noktah. Maksudnya, setelah kamu habis ayat yang pertama, noktah, sambung ayat yang kedua untuk menjadi sebuah karangan.
Kejap lagi cikgu tunjukkan contoh. Dan yang ketiga, ciri-cirinya, apabila masuk perenggan baru, jarakkan 2 jari dari tepi buku. Ketiga-tiga ciri maksud karangan ini murid-murid perlu tahu dan faham untuk membolehkan kamu tak menulis. Apakah yang dimaksudkan dengan menulis karangan? Baiklah murid-murid, mari kita cuba menulis cerita penapis udara istimewa ini bersama-sama. Jika kita lihat ayat yang pertama, di rumah Azli ada penapis udara istimewa. Ayat ini telah pun ditulis sebagai panduan awal kepada kamu di bahagian bawah. Maka selesai ayat yang pertama. Ayat yang kedua, penapis udara ini untuk memelihara alam sekitar. Ayat yang kedua juga telah ditulis kepada kamu sebagai panduan di bahagian bawah. Murid-murid lihat cara panduan ini ditulis bersambung ayat pertama tadi dengan ayat kedua. Ini dinamakan karangan. Yang cikgu sebutkan ciri-ciri tadi, bersambung ayat yang pertama sehingga yang ke-8 bersambung antara satu sama lain. Bukan ditulis satu-satu sebagaimana di atas. Jika tulis satu persatu, itu dinamakan menyalin semula. Walau bagaimanapun, soalan ini ingin kamu tulis karangan, maka kamu sambung daripada ayat pertama dengan ayat kedua dengan meletakkan noktah sahaja. Selepas perkataan pertama tadi, sambung ayat kedua dan seterusnya. Baiklah, maka di sini selesai ayat kedua. Seterusnya, ayat nombor 3. Penapis udara ini juga dapat menjimatkan masa. Jika kita lihat, ayat ini juga telah ditulis di bahagian bawah. Walau bagaimanapun, ayat ini sesuai untuk dijadikan perenggan yang baru. Jika kita lihat nota yang cikgu berikan sebentar tadi, jika masuk perenggan yang baru, jarakkan 2 jari dari tepi buku. Ini ialah maksud cikgu perenggan yang baru tadi. Okey, selesai ayat yang ketiga. Seterusnya, kita perlu tulis ayat nombor 4. Alat ini mempunyai pembersih penapis automatik. Ayat ini perlu ditulis di bahagian mana? Jika kita lihat, ayat ini sesuai ditulis di garisan baru kerana selepas perkataan masa, tiada lagi ruang untuk ditulis di sana. Maka kita sambung sahaja di ruangan garisan baru. Maka kita salin di situ, alat ini mempunyai pembersih penapis automatik. Selesai ayat nombor 4. Seterusnya, ayat nombor 5. Bagaimanakah kita perlu menulis ayat nombor 5 ini? Jika murid-murid masih ingat, arahan ataupun ciri-ciri yang cikgu berikan sebentar tadi, asingkan ayat nombor 1 hingga nombor 8 dengan tanda noktah. Cikgu telah sebutkan ciri-ciri karangan, asingkan ayat nombor 1 sehingga nombor 8 dengan tanda noktah. Maka, jika kita lihat, ayat yang keempat tadi ada selepas perkataan automatik telah ada noktah. Kita sambung sahaja ayat nombor 5 selepas perkataan automatik. Sebagaimana contoh yang cikgu berikan ini. Penapis automatik itu dapat membersihkan udara kotor, mematikan kuman dan bakteria serta membasmi bau busuk. Seterusnya, selesai ayat nombor 5. Seterusnya, ayat nombor 6. Udara menjadi bersih. Bagaimanakah cara untuk menulis perkataan ini ataupun ayat ini? Sama juga sebagaimana ayat nombor 5 tadi. Kita sambung sahaja dengan ayat yang sebelumnya. Maka kita tulis udara menjadi bersih. Selesai ayat nombor 6. Seterusnya ayat nombor 7. Jika kita lihat ayat ini sesuai untuk dijadikan perenggan yang baru. Maka ciri-ciri yang cikgu bagi
awal pelajaran tadi, untuk menjadikan ataupun menulis perenggan yang baru, jarakkan 2 jari daripada tepi buku. Maka untuk menulis ayat nombor 7 ini, alat ini juga tidak mengeluarkan bunyi, kita jarakkan 2 jari dari tepi buku sebagaimana contoh yang cikgu berikan ini. Jarakkan 2 jari. Alat ini juga tidak mengeluarkan bunyi. Ini bermaksud karangan ini telah masuk perenggan yang baru. Dan ayat yang selesai, ayat nombor 7. Dan ayat yang terakhir, suasana sentiasa tenang. Maka kita salin saja sambungan kepada ayat nombor 7. Suasana sentiasa tenang. Apabila kita masuk ayat yang baru, sambungan kepada ayat yang sebelum, tidak perlu membuat perenggan yang baru, kita akan mula tulis semula daripada tepi buku. Sebagaimana contoh yang cikgu berikan untuk ayat suasana sentiasa tenang ini. Baiklah murid-murid, sampai di situ saja. Selesai ayat nombor 8. Sampai di sini saja cikgu harap murid-murid faham bagaimana cara untuk menyalin karangan. Ini cara untuk menyalin karangan. Jika kamu menyalin satu persatu nombor 1 sehingga nombor 8 dalam garisan-garisan, itu kita namakan sebagai menyalin semula. Apabila menulis karangan, ini ialah caranya. Ini ialah ciri-cirinya. Maka murid-murid perlu faham dan ingat. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.